Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Kamariah binti Zakaria dan kawan saya Cikgu Wan Nursyahada daripada SMK Komplek Gombadok. Okay, kami memperkenalkan projek kami iaitu Money Function of Jet Hydraulic. Apa yang dikatakan money function jet hydraulic itu? Maksudnya jet hydraulic ni ada berbagai-bagai function. Kat sini ada saya dah ambil contoh-contoh gambar yang kita guna dalam kehidupan harian. Contoh kata bulldozer, sodok tanah kan. Bulldozer pun menggunakan sistem jet hydraulic ni, kereta biasanya dekat industri besar lah ataupun dekat baik kereta. Okay, ni sistem brake kereta kita. Dan ini macam mana kita nak tukar tayar kereta yang kedai-kedai yang kecil tu lah. Okay, ni jet hidrolik dalam macam mana kita nak mengangkat rumah katakan. Okay, ni yang dalam yang sistem piston tersebut yang projek kami tunjuk dan sistem dalam jet hidrolik. Okay, kita masuk pengenalan projek kami. Okay, tengok ni macam bentuk silinder je kan. Okay, ni lah piston yang cikgu tunjuk tadi ataupun yang saya tunjuk tadi kan. Penggunaan gabungan geometri 3D atau 3D yang terdiri daripada silinder dengan gearbox saja. Saya pelbagaikan bentuk untuk terap pelajar dalam matematik nanti. Penggunaan dalam penyelesaian masalah dalam beberapa mata pelajaran. Maksudnya model yang kami buat ni, projek ni membantu dalam menyelesaikan dalam beberapa masalah mata pelajaran mereka. Okay, membantu pelajar dapat melihat bentuk sebenar objek. Maksudnya animasi tersebut boleh bantu pelajar dapat gambaran objek sebenar yang dalam sistem yang contoh macam saya beritahu tadi yang dalam kereta, sistem brake apa semua tu pelajar tak nampak. Jadi dengan tunjuknya projek ni mungkin dia fahamlah apa sistem dia punya piston tu berfungsi dalam jet hidrolik. Okey, objektif kami untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran terutama mata yang berat matematik dan sains ataupun mata pelajaran teknologi yang lain. Okey, membina pelajar imaginasi yang tinggi dalam menyelesaikan masalah terutama pelanggan dongkakan yang masalah bagi pelajar untuk melihat pandangan sisi ataupun pandangan pelan tersebut. Okay? Dan juga membantu pelajar memahami dalam kerja jet hidrolik yang mereka pelajari dalam fizik dan juga membina projek ini untuk mencokir dan mencanak ide pelajar untuk kreatif dan inovatif. Melalui projek ini, pelajar dapat menguasai topik isi padu. Okey, di mana kita boleh lihat kat sini, isi padu makin bertambah mengikut ketinggian isi padu. Okey. Dan kita boleh lihat juga apabila jarinya dibesarkan, okey, nilai isi padu pun semakin bertambah. Okey, ini ialah contoh bentangan kuboid yang dipelajari oleh pelajar dalam tajuk geometri 3 dimensi. Okey, so pelajar boleh tahu apa itu sifat kuboid dan apabila kita bentangkan, okey, pelajar akan nampak ada 6 permukaan. Okey, di sini ada beberapa contoh soalan untuk menyelesaikan masalah isi padu dan juga masalah bentangan. Okey, so melalui projek ini, okey, pelajar akan dapat gambaran macam mana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, inilah contoh reka bentuk ombor dan silinder dalam jet hidrolik yang kami bina untuk projek kami. Okey, kita lihat sama-sama macam mana projek yang kami buat ni berfungsi dan membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah beberapa mata pelajaran. Okey, inilah dia projek kami di mana yang dikenali sebagai multifunction jet hidrolik. Kenapa kami pilih ni? Sebab tengok sini, okey, kita dapati penggunaan model silinder dan juga gearbox. Okay. Mana model ni ataupun projek ni kita boleh guna dalam mata pelajaran matematik menengah rendah contohnya dalam bentuk ataupun bawah tajuk bentuk geometri ataupun isi padu. Itu menengah rendah. Menengah atas pula, menengah atas kita boleh masuk pelan dan dongkakan. Di mana pelajar dan pelan dan dongkakan ni dia susah nak lihat gambaran pandangan sisi, depan ataupun atas. Jadi dengan model yang kami buat ni ataupun projek yang kami buat ni bolehlah membantu kepada cikgu-cikgu ataupun murid-murid untuk mendapatkan pandangan sisi sebenar. Okey, contoh katalah tengok sini. Kalau dalam pelan dongkakan kita boleh tengok pandangan atas macam mana rupa pandangan atas. Okey, ni pandangan atas. Okey, ni pandangan hadapan. Okey, ni pandangan sisi. Okey, sisi sebelah silinder yang besar tu. Okey, inilah yang saya kata yang multi function tu, maksudnya boleh guna dalam berbagai-bagai subjek. Okey. Dan di mana kenapa kami pilih nama jet hidrolik tu, di mana ini adalah contoh pergerakan ombor dalam sistem jet hidrolik. Kat sini kita buat ukurannya menggunakan aplikasi
GeoGebra di mana kita dah tahu dia punya nilai, jari dan juga ketinggian silinder yang kita guna tu. Okey. Dan dalam masalah hidrolik tersebut boleh membantu pelajar menjawab soalan fizik di mana dia punya sesaran isi padu silinder tersebut. Okey, tengok animasi yang kami buat. Okey, start. Okey, di sini pelajar boleh lihatlah. Maksudnya ombong yang kecil ni bergerak sama isi padu dengan ombong yang besar ni yang naik. Okey, macam tu. Ini boleh membantu pelajar fizik memahami konsep dalam jet hidrolik. Itu fisik Pascal. Okey, ini contoh soalan pelan dan dongakkan yang belajar matematik menengah atas. Okey, di mana kalau pelajar yang lemah dia susah nak dapat gambaran untuk lukisan pandangan Y ni ataupun pandangan atas bila masa dia nampak garisan putus-putus, bila masa nampak garisan yang jelas. Dengan projek kami itu boleh membantu pelajar melihat masalah ni. Okey, daripada projek kami yang menggunakan GeoGebra tersebut, tadi slide sebelum ni saya dah bentang macam mana hasilnya pelan daripada projek yang kami buat menggunakan aplikasi GeoGebra, macam mana terdapat pandangan sisi dan juga pandangan hadapan. Ini pandangan sisi, ini pandangan hadapan dan juga ni pelan. Tadi dah tunjuk dalam slide sebelum ni. Okey, lepas tu cikgu-cikgu ataupun pelajar boleh ambil lah lukisan tersebut, buat bentuk lukisan kejutaan. Mana garisan putus-putus tu? Garisan putus-putus tu maksudnya gambaran objek tu di belakang. Kalau yang jatuh tu maksudnya gambar yang jelas di hadapan. Maksudnya pelajar boleh nampak daripada model ataupun daripada projek kami tu. Bila masa garisan putus-putus, bila garisan tebal, bila garisan nipis. Okey. Okey, tadi kita dah lihat macam mana daripada pelan kita tukar jadi lukisan teknik. Okey. Bila kita dah lukis garisan putus-putus ni, kita pindahkan dia punya image ni. Okey. Pindahkan, kita akan nampak apa yang kita lukis tadi. Ni lukisan pandangan hadapan bagi lukisan teknik kita. Ini dia panggil penjuruan ortogon. Ni pandangan sisi. Dan ni pandangan line. Image ni kita boleh pindah lah. Dia dah dapat satu lukisan teknik. Okey, dalam masalah fizik pula, ni contoh fisik Pascal. Dalam fizik, Pascal boleh membantu pelajar sebagai APM menyelesaikan masalah penyelesaian fizik mereka, di mana kalau tengok sini tekanan pada ombong, maksudnya kita dapat lihat daripada pengiraan luas silinder ni tadi untuk dalam projek tu dah ada beri nilai jari, boleh kira luas dan juga sesaran dia ni kita boleh tahu berapa daripada sistem tersebut. Okey, jisim pemberat pun macam tu, kita boleh kira sebab dia ada formula yang dah diberi dalam fizik tu nanti. Okey, animasi yang kami buat tadi pun boleh membantu pelajar memahami macam mana ombong tu bekerja dalam sistem brake ataupun sistem ni pintu kan, sistem tu bekerja macam mana untuk terangkan pergerakan ombong tersebut. Okey, boleh membantu pelajar menyelesaikan masalah soalan kefahaman. Okay, selain itu, guru juga boleh meminta pelajar untuk hasilkan satu mini projek. Okey, mini projek ni terbuka kepada semua peringkat tingkatan ataupun subjek yang tertentu. Okey, pelajar boleh menggunakan bahan terbuang sekaligus ia akan dapat memelihara alam sekitar. Okey, dalam projek itu pelajar diminta untuk membuat pengiraan kos isi padu dan ukuran yang sesuai. Okey, projek yang dihasilkan itu sama ada model yang berfungsi ataupun model sahaja. Okey, dengan hasilnya mini projek ini, kita boleh dapat lahirkan pelajar yang kreatif dan inovasi. Okey, melalui projek yang dihasilkan ini iaitu multifunction object hydraulic. Okey, so dapat simpulkan kat sini, guru haruslah memastikan proses inovasi itu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap pelajar mereka. So, pelajar akan dapat memahami lebih mendalam topik yang dipelajarinya. Okey, so projek ini juga dapat diguna pakai oleh guru-guru untuk meningkatkan keberkesanan sesi
pengajaran dan pembelajaran. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.